Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan, perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita, dan kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hidayah, taufik dan hidayah bagi kita dalam kita membaca Al-Quran, dan moga-moga Al-Quran ini menjadi peringatan yang bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah taala kita akan pada pagi ini kita akan melihat kepada surah Asy-Syu'ara, mula daripada ayat yang ke 69, bukan 70 ayat yang ke 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bal wajadna aba'ana قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah Nabi Ibrahim. Dalam Quran, kisah Nabi Ibrahim di antara kisah yang banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di antara nabi-nabi. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah-kisah nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kata fabihudahu muqtadih, dengan hidayah mereka ni hendaklah engkau mengambil petunjuk, ikut petunjuk mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, dan Allah ceritakan kisah Nabi liyutsabbita bihi fuadak, supaya kuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwa kental hati Nabi dengan cerita nabi-nabi di dalam Al-Quran ni. Jadi nabi-nabi ni adalah role model kita lah. Yang sekarang ni manusia ni sekarang lah, manusia secara umum, dan ada juga umat Islam. Sebagai umat Islam ini telah meninggalkan nabi-nabi ni, cerita-cerita nabi tak menjadi role model bagi mereka. Cerita-cerita orang lain lebih dipentingkan. Itu menyedihkan. Sedangkan mereka lah sumber kekuatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagi kita pula adalah dengan cerita-cerita ini lagi kuatkan lagi banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi. Kita lihat Nabi Ibrahim punya kisah yang singkat saja. Allah tak cerita kepada kita sampai 10-20 muka surat. Tak ada. Allah berapa ayat aja yang tadi kita baca. Dalam berapa seminit 2 minit aja ayat yang kita baca, tapi tengok banyak sekali pengajaran yang kita boleh ambil. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim. Bacalah kepada mereka kisah tentang Nabi Ibrahim, perihal naba'. Naba' daripada perkataan naba' ini jadi nabi. Naba' ini berita daripada Allah Subhanahu wa taala. Naba' tentang Nabi Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika dia bertanya kepada kaumnya, kaum Nabi Ibrahim termasuk bapanya adalah penyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim bertanya kepada kaumnya, apa yang kamu sembah ni semua? Qalu na'budu asnama. Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala.
Asnam. Mereka sendiri cakap asnam. Di sini di sini rumah berhala dia tak kata rumah Tuhan, rumah Tuhan apa dewa-dewa tak di Tampoi itu kalau kita pergi ke itu dia cakap rumah berhala. Dia sendiri mengaku dia sembah berhala. Jadi kami menyembah berhala fanazal, bukan itu saja, ni bangga dia cakap bangga betul mereka dengan penyembahan itu. Mulianya dia rasa mulia dalam kami ni akifin macam perkataan iktikaf lah. Kami ni kekal bersama-sama, tetap kami menyembah dia. Dia menjadi pujaan kami, kemuliaan kami. Oh, bangga betul mereka dengan penyembahan berhala mereka. Bukan kalau dia jawab, kalau Nabi Ibrahim tanya apa yang kamu sembah, mereka jawab kami sembah berhala, dah full stop, dah cukup. Tapi dia tambah lagi, fanazallu laha akifin, maka kami kekal, kami akan sentiasa berdampingan dengan penyembahan ini, dengan mereka ni, dalam menyembah mereka. Nabi Ibrahim tanya kepada mereka, hal yasma'unakum ittada'un, apakah berhala-berhala ni? Nabi Ibrahim, kalau kita belajar bahasa Arab, Nabi Ibrahim tanya menggunakan jamak muzakkar salim untuk akil, untuk berakal. Padahal berhala ni tak berakal. Tapi kerana orang-orang itu yang menyembah tu rasa macam berhala tu hidup, jadi Nabi Ibrahim gunakan, atau Allah gunakan seolah-olah macam berhala ni berakal. Kalau berhala ni berakal, Nabi Ibrahim tanya, hal yasma'unakum ittada'un, berhala ni dengar tak kamu ketika kamu berdoa kepadanya, kamu menyeru dia? Berhala ni dengar tak? Aw yanfa'unakum, atau berhala ni boleh beri manfaat ke? Apa manfaat yang berhala ni boleh buat? Aw yadurrun, atau dia boleh beri mudarat, boleh menimpakan apa-apa mudarat ataupun bahaya. Tersenyap mereka. Jadi kalau dia cakap berhala mendengar, kalau berhala mendengar, tentu berhala jawab. Takkan dengar tapi tak boleh jawab. Dia pekak aja ke tak? Dia bisu ke? Kalau dia mendengar, tentu dia menjawab dia. Dan bolehkah dia buat sesuatu? Bergerak pun tak boleh. Bergerak pun tak boleh, apa lagi nak cakap boleh bagi manfaat? Dia boleh bagi manfaat kepada kamu atau menghalang mudarat daripada kamu. Jadi tersenyap kaum dia, mereka menjawab, dan hujah mereka tak ada apa, tak boleh jawab lagi dengan Nabi Ibrahim. Jadi hujah mereka satu je, tuan-tuan. Tengok dia, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka punya tak ada. Berhala ni tak boleh buat apa-apa, tapi bahkan kami dapati datuk nenek moyang kami, itu bapa-bapa kami berbuat demikian. Itu hujah. Ini hujah penyembahan orang yang menyembah berhala. Dia tak ada hujah. Kalau kita secara saintifik pun tak ada, secara logik pun tak ada, apa sajalah, secara supernatural pun tak ada yang berhala ni boleh lakukan, melainkan hujah mereka adalah taklid buta lah, kita kata taklid buta. Kami dapati bapa-bapa kami berbuat demikian, jadi kami ikut aja. Kami ni ikut apa yang orang tua kami lakukan. Ini sebab itu dalam Islam dia melarang kita dalam bab akidah, terutama dia dalam bab akidah ni taklid. Ikut saja agama bapa-bapa kita atau amalan-amalan, tanpa kita mendapati dalil, tanpa mencari dalilnya. Kita cakap hujah. Jadi hujah taklid ni tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pun yang beri hujah taklid, kami ikut bapa-bapa kami, maka hujah tu tak diterima. Nabi Ibrahim kata, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Sudahkah kamu berfikir apa yang kamu sembah ni? Apa yang kamu sembah ni dah berfikir belum? Jadi Nabi Ibrahim kata, antum wa aba'ukum aqdamun. Yang selama ini kamu sembah ni, kamu dan datuk-datuk nenek moyang kamu ni sembah ni, kamu dah fikir tak? Aku dah fikir. Sekarang jawab Nabi Ibrahim. Jadi dalam agama ni kena berfikir, tuan-tuan.
kena gunakan akal. Bukan membabi buta je, ikut saja apa orang buat. Kadang kesedihnya kita ni kadang macam gitu. Apa saja amalan, kalau kita tanya amalan lah. Amalan, kenapa kau buat macam ni? Aku pun tak tahu. Aku dengar orang buat macam gitu, aku pun ikut aja. Kadang ada amalan-amalan kita pun tak tahu dalil dia. Dalil lah kita cakap. Dalil iaitu kita kata bukti ataupun sumber dia. Kita tak tahu. Kita hanya ikut-ikut saja. Jadi Nabi Ibrahim pada waktu ini seorang muda je. Dia fatan. Dalam Quran, fatan. Fatan ni budak umur mungkin belasan tahun aja. Belasan tahun ataupun 20-an fatah. Fatah 20-an. Muda lagi tapi dah berfikir tentang perkara agama. Dan kita lihat ada di antara mu'alaf ni. Saya pernah tanya seorang mu'alaf ni, siapa? Fatin, seorang perempuan, Fatin. Fatin masuk Islam bila Fatin? Dia kat form 3. Secondary 3 lah dia kat. Secondary 3 masuk Islam. Secondary 3 dah fikir tentang agama. Bukan secondary 3 aja Ustaz. Betul-betul saya dah fikir tentang Islam. Primary 5 dia kat. Darjah 5 dah fikir tentang agama. Ya Allah, Fatin ni. Fatin ni di college dia. Di college di UTM ni. Dia mu'alaf dia kita kata mu'alaf, Cina masuk Islam. Tapi di surau tu dia jemput saya untuk kuliah. Dia seorang aja yang hadir. Budak-budak Melayu semua sampai dia panggil mic turun, ustaz dah datang turun. Tak ada orang turun pun. Tiap minggu dia je. Dia penganjur, dia juga murid, dia juga duduk situ. Kadang dia dengan seorang aja. Tapi semangat dia, lebih semangat daripada orang yang lama Islam. Semangat juga. Mudah-mudahan Allah merahmati dia dengan dia dah pindah KL. Antum wa aba'ukum aqdamu. Jadi Nabi Ibrahim cakap aku dah fikirlah tentang perkara ini. Jadi fa innahum aduwwul li illa rabbil alamin. Sungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah itu semua adalah musuh aku. Jadi aku tidak menyembah mereka adalah musuh. Takkan musuh nak berbuat baik kepada musuh yang satu. Dia musuh, takkanlah musuh nak ziarah musuh nak cinta kepada musuh. Ini tak logik lah. Kalau aku musuh, aku benci musuh dengan sesuatu, takkan kita pula yang nak berbuat baik kepada musuh. Jadi Nabi Ibrahim terang-terang. Ini petunjuk daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tunjukkan kepada kita. Mereka line teruk sikitlah pada pagi ni. Tak apa, mudah-mudahan kita mohon Allah mudahkan kita. Connection putus-putus memang. Jadi Nabi Ibrahim isytiharkan permusuhan dia dengan berhala. Terang-terang dia cakap dengan kaum dia. Mereka ni musuh kepada aku. Illa Rabbal Alamin. Kecuali Rabb. Sabar je lah tuan-tuan. Line di sini angin. Semalam okey. Sebelumnya okey. Tapi kadang dia on off. Allahu Akbar. Jadi Nabi Ibrahim selepas ini ayat ni mula terangkan siapa Rabbal Alamin. Rabbal Alamin, Rabb ini pengurus, pencipta, pengurus, pentadbir. Ni Rabb. Alamin ini sekalian alam ataupun makhluk-makhluk. Alamin dia lagi Sekali lagi Nabi Ibrahim kata, berhala ni adalah musuh aku kecuali melainkan Allah Rabb Alamin. Alamin boleh ditafsirkan alam. Alam ni adalah makhluk. Kalau alam. Kenapa dipanggil alam? Alam ni macam bendera. Bendera pun alam juga. Alam juga. Bendera itu menunjukkan sebuah negara. Sebuah negeri itu alam dia, tanda dia apa? Bendera. Jadi alam ni adalah
makhluk, ma siwa Allah. Kalau dalam takrif, alam ni apa yang selain daripada Allah. Apa yang selain daripada Allah. Jadi apa yang selain daripada Allah, makhluklah. Apakah makhluk? Makhluk menunjukkan adanya pencipta. Alam, makhluk ni menunjukkan adanya pencipta. Tanda bagi adanya pencipta. Adanya pencipta, macam mana kita tahu adanya pencipta? Ada makhluk lah. Ada yang dicipta. Adanya yang khaliq. Adanya khaliq berdasarkan adanya makhluk. Kalau kita nampak satu benda ni, satu benda meja ke apa, tentu ada pencipta dia. Kalau tak ada pencipta, takkan ada meja tu. Itu alamin. Jadi kalau kita boleh terjemahan yang saya pilih lah, terjemahan yang alamin adalah makhluk-makhluk. Tuhan sekalian makhluk. Kalau alam tak faham bahasa Melayu apa alam. Alam dunia ke, alam akhirat ke, kita tak. Tapi kalau ada untuk ulama, dia tafsirkan Rabbul Alamin adalah Allah, Tuhan sekalian makhluk. Sekalian makhluk. Semualah jin, malaikat, manusia, binatang, apa saja namanya makhluk, Tuhan dia adalah Allah Subhanahu taala. Allah, Nabi Ibrahim sifatkan Allah. Ini kita belajar tuan-tuan, belajar akidah daripada Nabi Ibrahim. Alladzi khalaqani, dialah yang menjadikan aku, fahuwa yahdin, maka dialah yang memimpin aku. Memimpin, memberi petunjuk kepada aku tentang urusan dunia dengan urusan akhirat. Tentang urusan agama ataupun urusan dunia. Dua-dua Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang memberi petunjuk. Jangan cakap Allah beri petunjuk kepada kita, memimpin kita urusan agama saja. Tak. Urusan dunia pun Allah memberi kita petunjuk, memimpin kita. Contohlah macam mana Allah memberi seorang tu petunjuk urusan dunia. Bila dia lahir saja. Bila dia lahir, dia keluar je daripada perut ibu dia saja, Allah ajar dia macam mana nak minum. Terus bila dia letak kepada susu ibu dia, bayi tu tiba-tiba dia boleh hisap susu bayi dia. Siapa yang ajar? Mana mak tu ajar? Hisap anak, sedut, tak ada pun. Letak aja dia tahu macam mana nak minum susu ibunya. Cuba bayi yang baru lahir tuan-tuan, baru keluar saja, tuan-tuan ambil straw letak ke mulut dia. Sedut. Dia boleh? Tak boleh. Letak straw ke, letak apa ke apa, dia tak tahu apa nak buat. Tapi bila letak puting ibu dia, dia boleh nyonyot lah kita kata. Dia boleh sedut, dia boleh hisap. Itu Allah pimpin dia. Apa saja maslahat dia di dunia itu baru first starting saja. Pada permulaan dia keluar di dunia je, Allah dah pimpin dia segala urusan dunia. Mana yang baik, mana yang buruk, daripada makanan, daripada kehidupan, segala-galanya. Dan termasuk juga Allah SWT memimpin dia dari urusan akhirat ataupun agama dia. Dua-dua. Duniawi dengan ukhrawi, Allah SWT yang memimpin aku. Itu kata Nabi Ibrahim. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dialah yang memberiku makan, dan dialah yang memberi aku minum. Jadi tadi berhala tadi Nabi Ibrahim cakap berhala ni tak beri kau makan, tak beri kau minum, kau yang kena bagi berhala tu makan dan minum. Tapi Tuhan aku, dia yang memberi aku makan dan dia yang memberi minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ini adab Nabi Ibrahim. Dan apabila aku sakit, maka dialah menyembuhkan aku. Tuan-tuan dengar di sini 3 ayat ni. Dia punya susunan dia. Dialah yang mencipta aku, lalu dia memberi aku petunjuk. Dialah yang memberi aku makan, dan dialah yang memberi aku minum. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuh aku. Jadi ini adab Nabi Ibrahim. Sakit ni datang daripada Allah. Tapi Nabi Ibrahim tak cakap apabila dan dialah yang memberi aku sakit, dan dialah yang menyembuhkan aku. Maka dialah dia Tuhan yang memberi aku sakit. Nabi Ibrahim tak cakap macam itu. Dialah Tuhan yang memberi aku sakit, maka dialah yang menyembuh aku. Nabi Ibrahim tak cakap itu. Tengok adab Nabi Ibrahim. Bila sampai tempat penyakit aja dia cakap wa idza maridtu. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuh aku. Allahu Akbar. Kita tengok sini adab seorang nabi. Jadi sakit ni jangan kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ziarah kawan kita di hospital, tak apalah Allah yang bagi kau penyakit, kau sabarlah. Ini ujian daripada Allah, Allah timpakan. Jangan buat macam gitu. Jangan kita cakap Allah aja. Allah akan sembuh kau.
sakit kau ni Allah Subhanahu taala akan sembuh. Dan bila kita sakit, kita cakap, ya Allah engkau telah turunkan, jangan kita cakap, ya Allah engkau telah beri aku sakit ini, sembuhlah aku. Jangan gitu. Ikut sunnah Nabi Ibrahim, ikut adab Nabi Ibrahim. Ya Allah aku sakit, ya Allah engkau sembuhkanlah aku, ya Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Kemudian tengok ayat dia selanjutnya, susunan dia, wallazi yumituni tsumma yuhyin. Dialah yang mematikan aku nanti dan dia akan menghidup aku nanti di akhirat. Hanya susunan dia. Tapi bila tempat sakit aja, Nabi Ibrahim cakap apabila aku sakit. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa. Wallazi belum sampai doa dia. Last kali ayat, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan dialah yang aku harapkan. Tadi dia cakap yuhyin kan? Last kali Nabi Ibrahim, dialah yang akan menghidupkan aku di hari kiamat. Dan di hari kiamat tu aku sangat mengharapkan. Ini harapan. Atma' ni orang Melayu cakap tamak. Tamak ni macam gelojo bukan? Atma' ni besar keinginan. Haraplah, besar harapan. Aku harapkan agar Tuhan aku ni mengampuni dosa aku pada hari kiamat. Ini Nabi tuan-tuan. Ini kita tengok tawaduknya Nabi. Seorang Nabi ni. Seorang Nabi dia cakap dia ada kesalahan. Kesalahan nanti agar Allah SWT. Kita kalau Nabi mohon ampun atas kesalahan dia. Kalau Nabi, contohlah Nabi Muhammad 100 kali mohon ampun bertaubat kepada Allah. Apa lagi kita? Jangan cakap itu Nabi bolehlah 100 kali. Nabi boleh 100 kali, engkau tak boleh 100 kali. Engkau lagi banyak dosa. Kita masuk lagi beribu-ribu kali. Kalau Nabi 100 kali, jangan kita sekali aja. Kita lagi patut beratus-ratus kali. Jadi Nabi Ibrahim mohon kepada Allah Subhanahu taala, yang aku harapkan dia agar dia mengampuni dosa aku pada hari kiamat. Kemudian ni masuk doa. Jadi kita ambil tadabbur saja daripada ayat ni. Doa ni dimulai dengan pujian kepada Allah. Mula terus tidak berdoa. Adab dia adalah kita puji Allah Subhanahu taala. Ya Allah, kalau kita susahlah, ya Allah engkau lah dah memberi aku segala nikmat. Engkau kita puji Allah Subhanahu taala. Lepas puji barulah masuk kepada doa dia. Berdoa dia, Rabbi habli hukman. Wahai Tuhanku, habli ni macam hibah. Hibah ni hadiah. Hadiahkanlah aku atau berilah, kurniakanlah kepadaku hukman. Hukman di sini ulama tafsirkan sebagai ilmu. Ini semalam kita akan mencari ilmu. Jadi dalam doa, kalau dalam doa kita dah minta ilmu, takkan kita berdoa tapi kita tak usaha. Ada orang dia doa, ya Allah tambahlah aku rezeki, berilah aku rezeki, tapi dia tak nak pergi kerja. Sekarang ni memang tak boleh pergi kerja lah. Tak ada kan orang berdoa, ya Allah berilah aku rezeki, tambahlah aku rezeki, tambah. Lepas tu dia cakap, engkau tak pergi kerja lah? Tak adalah, aku nak duduk ibadat sajalah. Aku nak duduk, aku nak minta rezeki je daripada Allah. Apa kita kata kepada dia? Apalah, minta, keluarlah, usahalah sikit. Kalau duit punya pasal, kalau dunia punya pasal, pandai kita. Tapi kalau ilmu tak pandai pula. Kita minta kepada Allah, ya Allah tambahlah aku ilmu. Lepas subuh kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Ya Allah tambahlah aku ilmu yang bermanfaat. Tapi tak usaha. Macam semalam kita kata, minta ilmu, minta tambah ilmu, mohon kepada Allah ilmu, tapi duduk rumah aja. Tak keluar rumah untuk mencari ilmu. Kan bertentangan dengan apa yang kita minta dan apa yang kita buat. Bertentangan, mulut dengan perbuatan tak sama. Percakapan dengan perbuatan ni tak sama. Jadi kalau kita minta ilmu, kalau minta kepada Allah Subhanahu, seorang nabi minta ilmu. Kita ni kita cakaplah, kalau seorang nabi minta dalam ayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah aku ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintah, waqul rabbi zidni ilma. Allah perintah dia supaya berdoa, wahai Tuhanku tambahkanlah aku ilmu. Ini pula kita lihat Nabi Ibrahim pula. Sunnah daripada Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman, wahai Tuhanku berikanlah aku ilmu pengetahuan. Jadi dia minta ilmu. Kita lagi
lagi perlukan. Kalau seorang Nabi dah minta ilmu, apa lagi kita sebagai orang biasa lagi, kita lagi memerlukan ilmu. Jadi bila kita minta ilmu, usahalah. Jangan hanya berdoa saja. Kita kan pandai, semua dah tahu. Jangan berdoa saja, tapi kena usaha. Kita ni kadang banyak double standard. Kalau rezeki, kalau bekerja, kalau dunia ni, pandai kita cakap. Kalau sakit, kalau ini, kena usaha tau, kena usaha. Orang sakit, dia tak pergi doktor. Kau ni apalah sakit tak pergi doktor, kena usaha tau. Kalau kita cakap dia rezeki lah. Kau ni apalah rezeki tak nak usaha. Pandai. Kalau dia nak cemerlang ke apa, kau ni kena usaha untuk cemerlang, berjaya untuk mencapai kejayaan akademik ke, untuk berjaya. Semua boleh. Tapi bila ilmu tak ada orang. Tempat kedai-kedai kopi ni kalau kita duduk, ilmu pergilah cari. Jangan duduk kedai kopi aja. Nak ilmu, pergilah cari. Usahalah sikit untuk cari ilmu. Double standard pula. Bila ilmu tak cari pula. Jadi ingat dia Nabi ke apa, datang wahyu daripada Allah SWT. Ilmu bita'allum. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan pergi belajar. Keluar rumah pergi belajar. Jangan minta. Kalau kita minta kepada Allah ilmu, mesti ada usaha. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, nak tunjukkan kita pentingnya ilmu pengetahuan ni. First kali Nabi Ibrahim cakap, berilah aku ilmu. Tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku ilmu. Walhiqni bis-salihin, dan rindunya Nabi Ibrahim dengan orang-orang soleh. Maksudnya orang-orang yang berilmu, orang-orang kalau majlis orang-orang berilmu ni semua orang-orang yang baik-baik lah. Orang-orang yang baik-baik dalam majlis ilmu, dan kita rindu bersama dengan orang-orang yang baik dalam majlis. Tuan-tuan, kita rindu mana? Bersama-sama dengan orang-orang di konsert ke, di pasar-pasar ke, di supermarket ke, di resort ke, atau di mana-manalah fun fair ke. Mana majlis yang kita rindu sekarang ni? Kita rindu majlis ilmu. Kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Kerana yang datang ni rata-ratanya orang-orang yang soleh, datang duduk dalam majlis ilmu ni. Jadi dengan kita pergi belajar, kita rindu dengan orang-orang yang ada di majlis ilmu. Mereka ni adalah orang-orang soleh. Jadi Nabi Ibrahim hubunglah aku dengan bis-salihin, termasuk nabi-nabi, termasuk para anbiya. Nabi Ibrahim mohon untuk disatukan, berjumpa dengan nabi-nabi. Waja'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku sebutan yang baik, harum, nama yang harum di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ini Allah SWT jawab. Allah SWT kabulkan permintaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, saya ingat satu-satunya Nabi yang dipuji oleh semua agama. Orang Yahudi cakap dia ikut agama Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim, orang Yahudi kata Nabi Ibrahim itu Nabi mereka. Orang Nasrani cakap Abraham. Nabi Ibrahim itu Nabi mereka. Orang Islam pun kata Nabi Ibrahim itu Nabi mereka. Semua agama lah. Termasuk orang musyrik, orang yang sembah berhala pun cakap dia pun ikut agama Nabi Ibrahim. Jadi semua orang suka dengan Nabi Ibrahim. Itu sebutan Allah SWT berikan kepada Nabi Ibrahim. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku orang yang mewarisi. Mohon kepada Allah SWT syurga Jannatul Na'im. Allahu Akbar. Di malam-malam Ramadan ni kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah masukkan kita ke dalam syurga. Kemudian waghfir li abi innahu kana minadh dhalin, ampunlah bagi bapaku. Ini Nabi Ibrahim dah janji. Sebelumnya Nabi Ibrahim dah janji dengan bapa dia agar dia mohon ampun untuk bapanya. Jadi Nabi Ibrahim tunaikan janji dia. Dia mohon kepada Allah, walaupun lepas itu Allah tegur, Allah kata yang permohonan ampun Nabi Ibrahim ni jangan kita ikut. Kita tak boleh ikut pula. Jadi tak boleh berdoa untuk orang-orang musyrik, kerana sesungguhnya ia daripada golongan orang yang sesat. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan kau hinakan aku di depan makhluk-makhluk pada hari dibangkitkan. Macam mana Allah hina seseorang itu? Allah jatuhkan hukuman. Allah sebut dia punya kesalahan. Hina tak tuan-tuan? Hina betul tuan-tuan? Kalau kita pergi ke mahkamah, the first thing orang buat bila masuk ke mahkamah, kalau di sinilah, di Singapura tak tahulah, kalau di sini, dia buat apa tuan-tuan? Tak tahu, Singapura sama juga. Dia tutup muka dia.
Mahkamah jenayah ni semua kita kan criminal court ke mana ke, kalau orang itu nak didakwa kan, belum jatuh hukuman aja, belum jatuh hukuman dah tutup muka, baru disebut hukuman saja, dia punya verdict atau dia punya keputusan tu tahun depan ke, minggu depan ke, bulan depan, baru dihadapkan mahkamah aja dah tutup muka, dah selubung muka dah. Pasal apa nak selubung muka? Rasa hina kan, rasa malu kalau orang tengok. Jadi kalau seorang itu dijatuhkan hukuman, disebut dia punya kes dia di hari akhirat, Allahu Akbar, kita tak dapat gambarkan kalau kesalahan kita, maksiat kita yang orang di dunia tak nampak. Orang di dunia mana dia nampak dosa kita? Kita kalau tengok seorang tu, kita tak nampak dosa dia. Kita tak tahu apa dosa dia, kita tak tahu. Nampak macam orang baik aja. Kita tak tahu. Tapi kalau didedahkan, dibongkarkan di akhirat tu, ya Allah, malu betul, aku ingat dia baik betul, rupanya begini, oh malu betul. Dia di depan orang disebut tentang dosa dia. Itu hina tu. Bila disebut saja dosa, bila dibongkarkan dosa depan makhluk aja, itu dah satu kehinaan. Apalagi dijatuhkan hukuman. Bila dijatuhkan hukuman, lagilah itu. Sebab itu kita mohon kepada Allah SWT agar Allah menutupi dosa kita. Sebab istighfar maksudnya apa? Tutup. Maghfirah tu tutup. Kalau mighfarah, helmet dia tutup kepala. Jadi kita mohon maghfirah tu, kita mohon Allah tutup dosa kita. Allah tutup dosa kita daripada dibongkar nanti di akhirat nanti. Malu betul kalau dosa kita. Kalau hari ini, jangan cakap hari akhirat lah. Hari ini kita nak sebut dosa kita dengan orang, tak ada. Bagi sejuta pun kita tak sebut lah dosa kita di depan khalayak ramai. Apa yang kita buat, malu betul. Bayangkan di hari akhirat. Jadi kita mohon kepada Allah SWT agar Allah SWT tutupkan dosa kita pada hari manusia semua dibangkitkan. Dan Nabi Ibrahim gambarkan hari kebangkitan, yauma la yanfa'u malun wala banun, iaitu hari yang tidak berguna harta benda dan anak benda. Tak dapat bagi pertolongan. Orang kaya ke, orang banyak anak pun, satu pun tak dapat bagi syafaat bagi dia atau pertolongan bagi dia. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat sejahtera. Ini kita nak cakap, saya bawa kepada tuan-tuan komen Syekh Sa'di dalam tafsir, ni dia tafsir dia, tafsir Syekh Sa'di, menarik simple aja dia punya komen. Dia kata wal qalbul salim, qalbun salim, hati yang sejahtera, maknahu alladhi salima minasyirki wasyakki wa mahabbati syarr. Dia adalah hati yang selamat daripada syirik, daripada syak wasangka, keraguan, dan dia selamat daripada mencintai atau suka kepada yang jahat atau yang buruk. Wal israri alal bid'ati wal dhunub, dan berterusan dalam melakukan dosa dan maksiat. Hati ini selamat daripada itu. Jadi itu yang pertama dia kata wal yazamu min salamatihi mimman dzukir ittisa fihi bi'adadiha minal ikhlas wal ilm wal yaqin. Dan nak tunjukkan selamat dia hati ini, maka dia ada sifat-sifat yang bertentangan dengan apa yang disebut. Daripada ikhlas, dia ikhlas, beribadat kepada Allah, dia tidak melakukan syirik, dan di atas ilmu, dia bukan syak. Hati ini bukan ragu tapi atas ilmu. Wal yakin, dan dia suka mahabbatul khair, dan dia suka kepada kebaikan, dan dia menghiasi hatinya dengan kebaikan. Wa antakuna iradatuhu wa mahabbatuhu tabi'atun li mahabbatillah. Dan hati ini, dia kata di sini, kecintaan dia dan kemahuan dia, keinginan dia ni menuruti apa yang Allah cinta dan apa yang Allah ingin. Wa hawahu taba'an lima ja'a anillah, dan keinginan dia pun mengikuti apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu qalbun salim. Kita boleh bacalah tuan-tuan dalam kitab-kitab yang lain makna qalbun
salim, hati yang selamat. Itulah kita belajar, kita beramal, kita buat apa di dunia ni, terutama tadi Nabi Ibrahim minta sekali adalah minta ilmu. Ilmu ni untuk nak selamatkan hati kita ni daripada penyakit-penyakit syirik, penyakit munafik, segala macam penyakit. Itu kita tak. Ataupun tafsiran, ada yang tafsir illa man atallaha biqalbin salim. Tadi kita kata harta dan anak pinak tidak memberi manfaat kepada seseorang pun, kecuali harta benda dan anak orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Sama jugalah. Pokok pangkal dia adalah hati, tuan-tuan. Pokok pangkal dia hati. Dan kita pada usia kita yang akhir-akhir ni, tuan-tuan, kita ni fasa terakhir. Rata-rata ni saya tengok banyak dah hajah haji ni, saya rasa saya yang paling muda sekali lah. 50 lebih, umur saya dah 50 lebih. Yang rata-rata ni, tengok kakak saya je dah umur dah berapa, dia 10 tahun tua daripada saya. Dia dah tua-tua lah kita nak cakap, dah orang tua, jangan action jangan action muda, semua dah tua-tua, dah fasa terakhir ni. Sekejap lagi dah tak ada fasa lepas ni. Fasa lepas ni adalah fasa kubur, nak masuk kubur. Dah betul-betul dah dekat sangat. Kita beri perhatian, tuan-tuan. Saya nasihat diri saya ingatkan diri saya, kita beri perhatian banyak kepada dalaman kita, terutama hati kita. Luaran adalah muka kita, badan kita ni tak perlu bagi perhatian. Dia dulu kita dah bagi perhatian banyak dengan perkara-perkara luaran. Tapi sekarang ni kita bagi perhatian kepada hati kita. Kerana hati ni yang akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang bagaimana disebut oleh Syekh Sa'di, kalau dia selamat daripada perkara-perkara yang rosak atau penyakit-penyakit ni, selamatlah hati ni di akhirat. Moga-moga kita termasuk orang yang menyucikan hati, orang yang dapat menyucikan hati kita dengan belajar ilmu, dengan beramal, dengan kita berdoa. Last sekali kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di antara golongan orang yang selamat fi dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Syukran semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.